Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, hari ni aku nak kongsikan hampa 5 tips untuk travel secara backpackers. Jadi, hampa kat luar sana yang ingin bermula travel secara backpackers, boleh tengok 5 tips yang akan aku kongsikan. So, tips yang pertama ialah pilih tempat negara yang hampa nak pergi. Dan di situ hampa boleh research sikit lah tempat-tempat yang menarik di negara yang hampa nak pilih lah. Jadi dan hampa juga kena study negara yang ada mempunyai 4 musim. Sebab 4 musim ni mempengaruhi untuk trip korang lah. Jadi hampa kat sana sama ada hampa nak pergi musim luruh, musim bunga, musim panas dan musim sejuk. Jadi untuk tips yang pertama ni, korang kena study sikit tempat-tempat menarik, apa yang ada di negara situ untuk hampa lawati. Okey. Untuk pembelian tiket penerbangan, so ada berapa banyak ejen carian yang boleh hampa guna. Okey, aku nak kongsikan pengalaman aku. Untuk beli tiket ni, aku selalunya guna aplikasi Skyscanner, di mana aplikasi ni hampa boleh download di Play Store dan Google Play. Okey, aplikasi ni ialah dia fungsi dia untuk membandingkan harga-harga yang tempat hampa nak lawati tu lah. Jadi dia boleh bagi tahu harga yang mana airlines yang paling murah pada masa tu, pada tarikh hampa nak pergi tu. Jadi di situ hampa boleh jimat penerbangan kat situ. Okey. Untuk beli pembelian tiket penerbangan ni, aku ada beberapa tips nak kongsi kat hampa. Jadi untuk lebih jimat, hampa boleh beli 6 bulan awal ataupun setahun lebih awal. Tapi bagi aku prefer 6 bulan awal lah. Sebab setahun tu agak lama untuk aku menunggu untuk pergi travel. Jadi 6 bulan awal ni dah memandai harga dia pun lebih murah berbanding korang beli sebulan atau 2 bulan awal. Jadi yang kedua, tips kedua bagi penerbangan ni ialah aku nak kongsikan pengalaman aku, di mana kalau hampa nak beli tiket flight, pastikan hampa beli tiket flight ni bersama dengan luggage dan meal. Sebab apa? Bila korang beli berasingan, macam hampa beli luggage ni, hampa beli tiket flight dulu dan luggage hampa beli kemudian, di situ ada perbezaan sedikit harga bila hampa nak add on untuk luggage. Jadi aku sarankan bila hampa nak beli tiket, beli tiket dan add on luggage sekali dengan meal. Bukan apa, sebab pendapat aku dia lebih jimat tau berbanding dengan hampa beli kemudian. Sebab kita memang nak pergi travel juga kan, cumanya mungkin time tu kita tak ada duit yang mencukupi untuk beli sekali komplit lah. Bagi aku prefer lebih semua sebab dia lebih jimat. Okey. Untuk tips yang ketiga, pembelian penginapan. Okey, pembelian penginapan ni banyak juga ejen-ejen carian seperti Agoda, Trivago, Skyscanner, Asiago dan Hotel Combine. Dekat situ hampa boleh pilih juga hotel ke, korang nak stay dekat guest house ke, korang nak stay dekat dorm ke, korang nak stay dekat hostel pun banyak pilihan. Jadi aku prefer kalau korang yang kat sana yang hampa nak travel secara backpackers ni, kalau family korang boleh ambil guest house ataupun homestay. Jadi kalau hampa yang pergi bujang, jadi hampa boleh lepak kat dorm boleh stay kat dorm. Sebab harga dorm dengan harga homestay ni amat berbeza. Dorm ni dia lebih kepada harga dia bawah pada 100 ikut currency negara lah. Tapi sepanjang aku travel ni, aku bersama family, aku pakai guest house. Guest house pun semalam dalam 100.5 ikut country lah. Jadi dia lebih jimat. Dan tips untuk guest house, untuk booking penginapan ni, korang boleh pilih sama ada korang nak sharing toilet ataupun korang nak private toilet. Untuk sharing toilet ni bukan maksud hampa sharing dengan lelaki atau perempuan. Dia sharing toilet ni dia berasingan dengan tempat tidur hampa. Maksudnya tak sekali lah. Jadi kalau korang ambil private, maksudnya toilet tu sekali dalam bilik korang. Jadi kenapa aku cakap macam tu? Dekat sana harga toilet asing dengan toilet sekali dengan bilik dia amat berbeza. Jadi kat situ korang boleh jimat lah untuk travel ni. Jadi aku rasa situ langkah-langkah penjimatan. Dan korang juga boleh ambil homestay macam Airbnb. Airbnb ni lebih kepada homestay, di mana korang boleh masak,
boleh dobi, boleh duduk satu family, dan harga dia pun lebih murah berbanding hostel dan guest house. Jadi bila korang duduk lama di satu tempat tu, dia akan menjimatkan lah. Jadi untuk penginapan ni aku sarankan korang carikan homestay korang atau tempat penginapan korang tu dekat dengan public transport. Sebab apa? Dia memudahkan apa semua untuk akses ke suatu tempat lah. Kalau bila korang nak pergi satu tempat tu, nak pergi ke public transport pun jauh. Jadi aku rasa benda tu lebih menyukarkan. Jadi bila korang cari penginapan ni dekat dengan public transport, dia mudahkan apa. Sebab apa? Untuk backpackers ni korang akan berjalan banyak. Jadi kalau boleh, yang mana kita boleh savekan perjalanan kita atau kita boleh savekan tu, jadi aku rasa lebih bagus lah. Okey, tips keempat adalah tips ni korang kena buat. Bagi aku, kalau korang pergi travel, mesti korang wajib buat, iaitu ialah beli travel insurance. Sebab apa travel insurance ni aku suruh hampa beli? Ia banyak kes lah travel kita kan, daripada Malaysia atau dari luar negara yang menimpa kemalangan dan kecelakaan di negara orang. Jadi travel insurance ni dia akan selamatkan hampa jika berlaku apa-apa kemalangan yang sepanjang hampa travel kat sana. So travel insurance ni bukan cover untuk kemalangan je, dia juga cover untuk flight hampa cancel, luggage hampa hilang atau rosak semasa penerbangan, hampa kena rompak, dan dokumen-dokumen hampa hilang. Jadi banyak benda dia akan cover. So hampa kena check polisi insurans ni, travel insurance ni sebelum hampa beli travel insurance ni. Bukan apa, kadang-kadang bila kita travel ni, mungkin setengah orang dia tak nak beli kan, sebab dia mungkin agak mahal, tapi demi keselamatan yang menjamin kita bila kita keluar negara tu, ia dapat membantu sedikit sebanyak apa-apa yang berlaku lah. Jadi korang kena tengok juga travel insurance ni banyak dia punya package. Korang kena teliti berkenaan dengan dia cover apa, berapa amount yang dia cover, apa yang jumlah yang ditawarkan mengikut package. Dan korang kena ingat, setengah travel insurance tidak cover sukan ekstrim seperti korang main ski ke, korang naik jet ski ataupun sebagainya. Jadi korang kena teliti baik-baik berkenaan dengan travel insurance ni. Pasal korang kena cari yang mudah untuk kita buat tuntutan jika apa-apa berlaku kemalangan. Dan untuk aku sarankan juga, korang kena simpankan korang punya maklumat penerbangan korang atau maklumat travel seperti pasport korang, salinan pasport, salinan itinerary, salinan polisi insurans, salinan IC supaya jika korang berlaku kemalangan, korang boleh rujuk. Jadi aku sarankan korang simpankan maklumat korang ni dalam pendrive ataupun dalam email korang. Jadi bila korang travel, bila korang terjadi apa-apa kat negara orang, so korang boleh akses korang punya maklumat. Jika ada contoh macam korang punya pasport hilang, korang kena rompak, jadi korang boleh dapatkan maklumat yang mengatakan korang ni daripada negara-negara tersebut. So itulah tips aku yang keempat yang wajib korang buat. Jadi aku sarankanlah korang yang mana nak pergi travel, walaupun negara jiran seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, korang kena beli. Ini untuk menjaminkan keselamatan kita. Okey. Yang tips kelima ni aku nak kongsikan, korang kena buat itinerary. Itinerary ni korang kena buat betul-betul. Sebab apa? Korang kena guide diri korang sepanjang korang pergi travel. Jadi macam mana korang nak buat itinerary ni? Okey, itinerary ni adalah tempat-tempat perjalanan korang sepanjang korang berada di luar negara. Contoh macam korang nak pergi Singapura, daripada hari pertama sampai hari kelima contohkannya, apa yang korang nak buat kat situ. Jadi dekat situ korang boleh gunakan Google Map. Macam aku lebih guna Google Map lah untuk korang cari transport, korang nak guna transport apa, korang nak pergi kat mana. Macam aku akan buat, first kali aku akan printkan public transport, map public transport satu negara. Contoh macam Singapura, kita printkan public transport map dia tu, dan korang listkan tempat-tempat menarik apa yang korang nak pergi pada setiap hari tu. And then korang tengok kat Google Map tu apa transport yang nak digunakan untuk akses ke tempat attraction tu.
Jadi bila korang buat lengkap, insya-Allah korang tak akan sesat lah. Kan? Jadi bila korang sesat ni, dia akan spoil kan korang punya travel lah. And then bila korang buat itinerary ni, korang dapat manfaatkan masa travel korang tu dengan sepenuhnya. Jadi orang kata apa, kalau korang dengan kau buat itinerary ni, korang boleh orang kata apa, dapatkan kos keseluruhan untuk korang travel tu berapa. Jadi korang setiap entrance fee yang korang buat tu, berapa jumlah amount yang kena bayar. Jadi di situ korang boleh, orang kata apa, korang boleh buat rumusan lah. Korang punya trip ni, backpackers ni berapa yang guna. Adakah contoh macam pergi Singapura, korang pergi 3 hari. So dalam 3 hari tu berapa kos habis. Lebih kurang katalah 3 hari masuk entry semua dalam 1,000. So korang dapat tengok. Dan aku nak sarankan kat apa semualah untuk travel backpackers ni, bagi aku yang dah banyak negara yang aku pergi, alhamdulillah, so memang jimat. Sebab tu orang sekarang ni ramai yang pergi backpackers sebab harga dia lebih jimat berbanding dengan korang pergi dengan travel agent lah. Cumanya korang kena create sendiri korang punya perjalanan korang. Dan bagi aku pengalaman backpackers ni lebih seronok sebab korang dapat lihat negara-negara korang, sebab korang guna public transport. Okay, itu saja 5 tips yang nak aku kongsikan, bagi 5 tips cara mudah untuk travel secara backpackers. Aku harap video ni dapat bantu korang, dan jumpa lagi next video. Assalamualaikum.